Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan, sekejap Alhamdulillah. Sekarang kita minta maaf lah, kita live lambat sikit. Sebab ada apa tadi, ada sikit tugas yang perlu saya selesaikan. Okey, so insyaAllah untuk hari ini kita akan meneruskan pada sesi petang. Okey. Okey. InsyaAllah InsyaAllah untuk petang ni kita sambung balik untuk khusus video marketing untuk YouTube. Okey, so apa khabar semuanya? Sudah makan? Sudah ready? Okey, so semoganya anda dah bersedia untuk belajar. Tadi kita kita bercerita tentang video sebab antara benda yang terpenting untuk buat sasul. Okey. Antara benda yang terpenting untuk buat YouTube adalah video. Yes, video. Jangan lupakan buat video sebab untuk masukkan ni dalam YouTube adalah yang wajibnya kena ada YouTube. Okey, so insyaAllah untuk petang ni kita akan sambung balik. Sebelum tu kita akan sikit buat recall balik apa yang kita belajar sesi pagi tadi. Okey, dan ini sesi petang. InsyaAllah kita akan belajar sampai pukul 4.30. So saya mengharapkan anda steady, ready untuk belajar. Boleh? So siapa yang dah boleh belajar, dah standby untuk belajar. Okey, kalau ada tengok di Facebook page Sarai Academic, please like, belajar komen-komen. Belanja like, love sikit. Okey, dan terima kasih kepada yang tengok. Untuk sesi petang ni kita review sikit sesi pagi tadi. Sebelum kita meneruskan subjek kita. Okey, so program kita hari ini adalah program YouTube. YouTube sebagai mekanisme pemasaran. So kita nak buat video-video YouTube dan kita masukkan dalam YouTube untuk dijadikan sebagai kita punya salah satu platform untuk memasarkan atau untuk mempromosi produk-produk kita. Dan selain kita boleh gunakan Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, blog, website, dan kita boleh gunakan YouTube. Dan kalau anda perasan, YouTube ni sebagai satu platform yang besar sekarang. Sebelum ni memang dah besar lah. Cumanya Malaysia ni baru macam lepas PKP tu baru macam terjaga dari tidur untuk YouTube ni. Boleh? Okey, dan ingat khusus kita ni ditaja oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Pengurusan dan Pembangunan Usahawan. Pembangunan usahawan negeri mana? Negeri Sarawak. Memang Sarawak terbaik. Okey. Dan insyaAllah kalau boleh like, komen-komen, pas-pas, share. Like Sarai Academic punya FB page, dan anda please lah berkongsi sikit dengan kawan-kawan anda. Okey, so kita review sikit atau apa pagi tadi kita punya ni. Okey, so kita gunakan Quick. Sebab apa Quick sangat senang, apps dia sangat senang dan tak perlu dibayar, tak perlu berbayar. So apa yang kita nak belajar adalah bagaimana kita nak setting buat video, shoot video dengan baik. Okey, jap Okey, jap. Okey, kita edit sikit kat sini. Okey, bagi besar sikit, besar punya. Jap. Okey. Sekejap. Oi, besar sangat. Marah sangat ni. Sekejap So biasalah kita nak adjust sendiri ni memang apa orang cakap, cloud sikit. Okey, alamak, jadi macam mana ni? Okey, sekejap adjust sikit. Sekejap tuan-tuan. Ada ni kita nak ngejah. Kita buat kat sini lah. Okey. So okey.
So kita nak belajar. Okay, kita dah tunjukkan macam mana teknik shooting, teknik edit video betul, dan hasilkan video sendiri dah masukkan dalam YouTube semua. Cumanya bila kita tak berada di dalam kelas, kita tak ada praktikal sangat lah. Okay, so seterusnya kita menggunakan formula 3M, iaitu mudah, murah dan masa yang singkat kalau kita buat video marketing ni. Okey, dan kenapa perlunya video marketing? Sebab penggunaan dia agak tinggi. Memang sekarang di Facebook, di Instagram, di YouTube memang sangat-sangat tinggi. So rugilah kepada anda-anda yang tak memulakan video pemasaran di YouTube. Okey. So ini jenis-jenis video yang kita tunjukkan tadi. Ada promo iklan, testimoni, montaj, event, dan di balik tabir. Ini yang kita belajar pagi tadi. So kita nak review sekejap untuk kita sambung balik sesi petang ni. So video bila kita dah buat, kita boleh masukkan first kali kat mana? Kat YouTube, lepas tu baru masukkan kat FB, Instagram, WhatsApp, blog dan website. Okey, tadi kita dah bagi tahu kenapa kita perlu masukkan kat YouTube dulu. Okey, dan penghasilan untuk penghasilan video kita kena ada babak. Okey, ini dia bagi babak ni storytelling lah. Storyboard, lepas tu kita ada lokasi, pelakon, ada dialog dan masa dia, durasi dia. Okey. Dan kita gunakan landscape atau portrait, dan kita dah tunjukkan untuk video marketing kita buat landscape. Landscape tahu kan macam mana? Landscape maksudnya kalau kita pegang headset mesti dia melintang macam ni, melintang. Okey. Dan seterusnya, apa dia? Kita nak belajar lagi untuk petang-petang ni. Kena segar-segar sikit. Raya dengan tangan tu bagi senaman sikit. Angkat tangan ke apa semua kan. Okey. Dan seterusnya cara gerakan smartphone, iaitu kita boleh ke depan ke belakang, ke kanan ke kiri. Okey, supaya supaya video tu kita lagi cantik lah. Video tu lagi cantik sekejap Just sikit. Boleh ni. Okey. So dan seterusnya ini angle kita boleh ambil daripada atas, daripada depan, daripada belakang, daripada, kalau ini bahasa-bahasa kita bukan production kan. So kita bahasa-bahasa orang yang baru nak belajar tentang video. Ini bahasa-bahasa dia lah. Kalau betul-betul punya ni dia ada nama-nama dia kan. Kita pun just kita ambil yang mana senang lah untuk orang yang beginner baru nak belajar tentang video. Okey, dan seterusnya okey, dan ini yang last tadi kita sebut pasal angle. Dan untuk petang ni kita pun nak sentuh, iaitu kalau untuk ambil video, kita elakkan shoot atau rakam berulang. Maksudnya bila kita dah ambil shoot, memang kadang-kadang kita ambil 2-3 kali je kan, tapi cuma bila dimasukkan dalam video, elakkan apa? Elakkan masukkan video tu berulang kali. Sebab apa? Video kita dah pendek, lepas tu dia ulang-ulang kan benda yang sama. So macam orang kata video ni tak power lah, tak lengkap. Okey. So elakkan juga lakonan yang berulang. Maksudnya dia dalam video yang pendek tu dia buat ulang-ulang. So macam kurang selesai. Dan kalau boleh dialog pun tidak berulang-ulang. Okey. So anda kena faham siapa yang dah buat storyboard, kalau macam ni memang kadang-kadang kita ambil rakaman tu 2-3 kali cuma maksudnya kita kena pandai main angle atas. Contoh kalau babak yang pertama kita boleh mungkin ambil 2 angle yang pertama kat atas, angle kedua kat bawah. So dialog pun berbeza. Kalau macam siapa yang pernah tengok orang buat drama tu, memang babak yang sama tapi angle yang berbeza, dialog yang sama. So dia agak macam, kalau kamera tu yang besar-besar tu lagi susah lah nak apa dipanggil, nak adjust nak pindah-pindah kan. Tapi kita pakai handset senang je. Okey, kita pakai handset senang je. Cuma ni kita kena selalu praktis Ini kalau untuk yang baru-baru yang belajar, tak apa, kita ambil yang mana yang sesuai je Okey, boleh? Okey, dan seterusnya apa? Teknik rakam video. Okey, teknik rakam video. Teknik rakam video ni pun penting juga. Okey, kalau boleh anda kena dipanggil apa dipanggil apa? Anda kena rehearsal dulu. Sebab apa? Bila anda rehearsal, dia maksudnya masing-masing akan tahu apa peranan mereka. Kalau contoh, kalau anda tak rehearsal boleh, kalau anda tak rehearsal boleh on je. Cumanya nanti dia macam
Sekejap dia akan sekejap. Okey. So dia akan sekejap. Dia akan apa, kalau tak rasa nanti dia akan jadi macam kelang kabut sikit. Dia akan kelang kabut sikit. Okay. So istilah dia kadang-kadang kita nak dialog tu yang sesuai, tapi dia lupa kalau dia kalau tak dipanggil, tak dipraktis, nanti dia boleh terlupa. Okay. So okay. So ini adalah kalau kita contoh kalau kita tak rehearsal, nanti ada jadi beberapa kesalahan. So kita nak tengok contoh satu video ni, boleh? Okey, sekejap tengok. Okey. So kita tengok video ni. Okey. Tiga. Kita tengok balik. Ini kalau padahnya kalau tak rehearsal. Tiga. 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 Take 4. Tiga. Dia salah je kan. Take 5 pun betul. Itu pun hampir Tiga. salah. Usahawan KBN. Okay. So istilah dia anda kena rehearsal dulu lah. Maksudnya kalau anda tak rehearsal, anda akan buang masa. Mungkin benda tu macam memori handset anda mungkin tak habis lah, sampai take 5 apa semua boleh. Cumanya istilah dia anda kena rehearsal dulu. Senang rehearsal lah. Masing-masing faham pelakon tu, tahu apa dia nak buat. Anda sebagai contoh, anda sebagai pengarah atau istilah dia dipanggil apa, nak ambil video tu, anda faham apa yang perlu dibuat. Okey. So, seterusnya, okey. Kurangkan statik shooting atau rakaman yang tempat yang sama je. Jangan istilah dia kat angle tu je kita ambil. Lepas babak pertama kat situ, babak kedua kat situ, babak ketiga kat situ. So, maksudnya dia jadi macam keras. Dia jadi macam membeku je kat situ kan. Kalau boleh kita ada angle yang lain, kita ada lokasi yang lain. So dia ada nampak macam versi apa tu, ada cerita babak ni. So dia ada sikit jalan cerita, nampak sikit jalan cerita. Tak adalah ada cek kat situ je kan. Okay. So seterusnya apa? Okay. Ini pun benda yang penting. Benda ni istilah dia nampak macam simple. Nampak macam apa? Simple, tapi ramai yang salah juga. Okay. Ramai yang salah sebab apa? Dia istilah dia tekan record secara yang tak tepat lah. Okay. Kalau anda nak ambil video, anda kena standby. Kadang-kadang yang first kali anda kena tahu mood apa. Adakah mood kamera ataupun mood video. Itu pun penting juga. Sebab apa? Ada orang main tekan, rupanya kan bukan mood video, dia ambil mood kamera. So maksudnya orang tu dah habis cakap, dah lama cakap, rupanya bukan video. So dia just ambil foto. So kenapa? Kena ulang balik. Okay. So anda kena pastikan walaupun istilah dia mungkin anda rasa macam ala klise sangat, tapi betul ada orang pernah kena. Kita punya kawan-kawan yang belajar video kan, tergelak-gelak, punya salah tekan foto, patutnya tekan video. So bila anda nak tekan video tu, bila anda nak tekan record, okey, anda tekan record. Lepas tu bila istilah dia nak stop, jangan pause. Okey, jangan pause kalau boleh. Sebab apa? Kalau kita tekan record dan stop dengan betul, itu memudahkan kita untuk kita edit. Yang penting kita nak edit video tu. So dia istilah dia kalau boleh kita tekan record dan stop dengan betul. Okey, dan jangan gunakan pause, jangan gunakan button pause. Sebab apa? Nanti susahlah nak edit. Boleh, tak ada masalah, dunia punya hal lah. Cumanya kita kalau boleh kita nak senang untuk kita edit nanti. Okey, boleh? Okey tuan-tuan, so istilah dia siapa yang lihat boleh like, komen. Okey.
Sekejap Okay, so boleh like, komen. So anda boleh like Facebook page Sarah Academic, dan program ini ditaja oleh khusus YouTube sebagai mekanisme pemasaran anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Negeri Sarawak. Okey, so anjuran yang disponsor oleh kerajaan. So anda kalau boleh memang belajar dan panggil kawan-kawan untuk sama-sama belajar. Jangan belajar seorang. Okey, kalau boleh share. Okey, boleh. Okey. Dan seterusnya, okey, kita sambung lagi. Okey. So jangan gunakan pause record, maksudnya kena stop. Tekan play dan tekan record dan stop dengan betul. Okey, dan seterusnya ini sebenarnya saya nak bagi tahu sebenarnya kita kalau boleh kena kena dipanggil buat kalau produksi tu dia kata okey, camera ready, camera rolling, action dan cut. Itu produksi punya istilah dia, produksi punya sebutan. Maksudnya kalau nak rakam tu macam tu. Okey, cumanya kita sebagai video orang buat video biasa tu mungkin tak perlu sangat lah. Okey, tak perlu sangat sebab nanti kan tak ada orang yang faham. Okey, dia senang je, simple je. Okey, so bila contoh anda dah pelakon tu atau ni dah standby, okey, anda akan sebut 1, 2, 3. Senang je, itu simple je. 1, 2, 3. Okey, cumanya anda sebagai cameraman yang melihat, yang ambil gambar tu, anda kena standby. Okey, maksudnya apa? Anda kena 1, 2 tu anda dah start tekan record. Sebab apa kena start tekan record? Sebab nanti kalau kadang-kadang handset berbeza. Kadang-kadang bila anda tekan 1, 2 dan 3 tu anda baru tekan record, nanti dia jadi apa? Nanti dia akan jadi contohlah orang tu kata selamat pagi, nanti just dengar mat pagi je. Okey, selah tu hilang. Sebab apa? Bila anda tekan record, handset kita ni loading sikit lambat. Dia nak daripada kosong tu ke 1 saat, dia loading sikit. Sebab tu istilah dia kita tekan, kita sebut 1, 2 tu kita tekan, 3 tu orang tu dah standby bercakap. Sebab apa? Nanti kalau istilah dia bila nak edit, memang akan dengar suara anda 2, 3. 3 tu sebab apa? Nanti kalau dekat bila dengar suara kita tu, kita boleh potong, kita boleh cut. Maksudnya kita boleh adjust sikit. Okey, lagi okey lah daripada langsung tak dengar nama apa tu. Contoh dia kata nama saya, just dengar apa contoh kan. Okey, Sasrizal, just dengar Zal dia. Okey, so kalau boleh memang kena record daripada awal. Kita kena sebut 1, 2 tu dah start tekan record dan dia akan record. Okey, boleh? Okey, sebab apa macam tu? Sebab nanti kita tak nak orang tu cakap separuh. Okey, kita nak biar apa yang disebut tu akan masuk penuh dalam kita punya video. Boleh? Okey, so saya mengharapkan anda belajar sesuatu. Okey, benda ni anda kena praktis. Siapa yang dengar ni boleh praktis. Sebab apa? Kita dalam kelas kita buat ramai yang macam tersasul-sasul. Maksudnya dia tersalah. Bila dia tekan 1, 2, 3 tu baru dia tekan record. Nanti apa? Nanti suara dia akan lambat keluar. Maksudnya dia dubbing, dia nak record tu jadi lambat. Dia loading. So nanti bila kita nak edit, dia jadi macam alamak kantoi sikit, ada benda yang tertinggal. Boleh? Okey, so like Facebook ni, Facebook Sarah Academic. Okey, dan seterusnya apa kita nak belajar, kita nak kongsikan. Okey, dah selepas kita ni, okey, ini setting, kita nak anda setting smartphone anda. Cumanya kebanyakan handset dah standby, dia punya setting. Cumanya kalau dekat phone tak tentu setting yang sama. Kalau boleh handset tu kita kena full screen, kita kena ambil full screen. Contohnya kita test. Okey, kali ini handset kan boleh nampak. Okey, ini contoh, ini full screen.
Nampak tak full screen? Kalau yang separuh tu macam mana? Dekat setting, dia jadi 4 misbah 3. Ada separuh. Maksudnya ada hitam kat situ, kat sini kan. So dia bukan full screen. Dia ada hitam di separuh kat sini. Okey. Boleh nampak ini dia panggil 4 nisbah 3 ni. Separuh aja. Kalau nak full screen, dia akan semua penuh. Contoh ni full screen 19 nisbah. Ni memang full screen, tak ada hitam pun. Tempat dekat tu pun dia full screen. Sekejap boleh. Just okey, ni dia full screen. Okey. So, kalau kata anda ambil ni kena set lain-lain setting Okey. Ini pun boleh juga. Okey. Cuma dia ada hitam sikit je. Kalau yang full screen dia semua dia full lah. Okey. So ada nisbah juga dekat 1.1. Ni lagi ini lagi kecil lah. Okey, maksudnya apa? Ada hitam kat sini, dia bukan full screen. Macam mana nak full screen? Dia kena pergi kat setting. Set masing-masing berbeza Okey, ni. Kalau boleh kita nak anda setting smartphone anda biar full screen. Boleh? Ya, full screen Okey. So tengok balik. Okey, kalau boleh kena full screen. Okey. Dan seterusnya dah setting, anda boleh tengok handset anda. Handset berbeza. Okey. Ini ada lagi satu isu. Sekejap kita nak. Ada lagi satu isu. Maksudnya apa? Bagaimana dipanggil apa? Sekejap Okey, bagaimana nak dapat idea? Bagaimana nak dapat idea untuk jalan cerita video anda? Okey, ini pun penting juga. Sebab apa? Kita ni dah lah tak pernah nak buat video. Kita pun tak pernah tahu macam mana nak buat video. Tiba-tiba bila buat video tu macam apa nak buat Apa nak buat Okey, so macam mana nak cari idea buat video? Senang je. Okey, anda pergi ke video mana-mana yang sesuai. Maksudnya anda pergi kat YouTube, anda tengok orang punya cara buat video. Cara buat video. Saya pun bila kita nak buat video tak ada idea. So kita pergi tengok video-video orang. Rasa macam cantik kan. Contoh sebelum ni saya selalu buat video untuk bola anak saya kan. So saya tertengoklah macam contoh Esra Wani punya dia buat dokumentari atau dia punya cerita tentang bola kan. So kita tengok cara teknik-teknik dia ambil video tu cantik. So maksudnya kita tiru kat situ. So kalau macam anda ada produk macam burger bakar ke, macam lobby ke, rawatan urut ke, apa ke, anda cuba tengok video-video orang yang dah pernah buat. So anda tengok macam mana cara dia buat video. So sebab apa? Kita kadang memang tak ada idea sebab kita tak masuk pun kelas production, kita tak masuk pun buat kelas video, kita tak masuk pun kelas yang buat cerita-cerita ni kan. So istilah dia anda just pilih video orang dan anda tengok. Kenapa anda boleh follow je video-video yang dah sedia ada. Cumanya di sini anda walaupun anda follow kreativiti masing-masing. Anda dapat idea jadi tapi kreativiti teknik ambil gambar, teknik edit itu sangat-sangat berbeza. Walaupun anda rasa ini boleh tiru, ni bulat-bulat, tapi anda buat memang tak jadi. Sebab apa? Orang tu mungkin dia pakai apps yang berbeza, dia pakai software yang bagus, yang istilah dia lengkap, yang kita baru nak buat dekat handset. So dia memang kualiti berbeza, kreativiti berbeza, memang berbezalah. Cuma istilah dia anda boleh follow je lah cara jalan cerita. Boleh? Okey. So seterusnya okey, tips nak hasilkan video. Ini pun penting juga. Okey, first kali anda kena tahu tujuan video yang hendak dihasilkan. Contoh anda nak buat testimoni ke, anda nak buat promo produk ke, anda nak buat di balik tabir ke, anda nak buat mumtaz ke. So istilah dia anda kena tahu tujuan video anda. So bila anda dah tahu tujuan video anda, so ada senang anda setting. Ni ambil apa kau nak buat video tentang apa? Entah, tak tahu. Okey, so maksudnya bila entah tak tahu tu memang entahlah nanti video je kan. Betul kan? Okey. So video pun jadi huara. So kita kalau boleh tips untuk hasilkan video memang kena tahu tujuan video anda. Tujuan untuk produk ke, tujuan untuk promosi ke, tujuan untuk buat sale ke, buat lelongan ke, whatever lah tentang video memang kena ada
tujuan dia. Okey, dan keduanya anda kalau boleh tulis babak atau jalan cerita atau storyboard lah. Maksudnya anda dah kena tengok, oh babak pertama kena ada orang, contoh anda kedai makan, anda tengah ambil tengah time masak, time masak. Lepas tu time tengah hidang nak sediakan, lepas tu hantar kat klien, lepas tu klien makan. Itu istilah dia, anda kena tahu tulis babak lah. Jalan-jalan cerita untuk video anda. Boleh? Okey. So ini pun sama juga, anda tengoklah video-video yang sesuai, dan best kalau boleh video tu kena masukkan emosi. Kena masukkan emosi punya faktor lah. Maksudnya orang makan tengah makan sedap. Maksudnya biar anda ambil orang tengah gembira dengan produk anda, gembira dengan servian anda. Janganlah muka mocong je kan. Ambil gambar. Memang select lah. So bila anda ambil gambar macam tu, orang tahulah anda punya produk tak best kan. Okey, betul? Okey. So dan terusnya ketiga. Ini pun penting. Saya cakap terang, ini antara penting juga, dan ramai yang tak faham, ramai yang tak tahu, ramai yang memang tak tahu lah sebenarnya. Okey. Nombor 3 tu shoot video, shoot atau rakam babak dalam 3 ke 8 saat per babak. Per babak ini yang penting juga. Sebab apa kan? Kalau anda perasan video-video ni dalam sebenarnya setiap babak tu berapa saat je, tapi bila digabungkan dia jadi satu jalan cerita yang best. Dan bila saya buat kelas-kelas, lepas tu kebanyakan pasal tu, macam ni ke, patutlah ingatkan dia letak kamera sampai mula sampai habis. Memang tak lah, memang susah lah. Maksudnya dia ada babak dia. Okey, jom kita tengok, kita try tengok babak-babak dia. Ni ada contoh. Sekejap Okey, kita tengok contoh. Okey. Okey, kita tengok contoh. Sekejap Okey. Kalau anda perasan, setiap babak tu berapa saat ni? Satu. Nampak tak? Aku senang memberikan hadiah. 2 saat. Sebenarnya tak sampai berapa saat. Untuk orang-orang tersayang, 2 saat. agar tampil selalu cantik bercahaya di momen penting Ramadan. Dengan makeup pilihanku. Sangat sekejap. Okey. Dari Lakme Absolute. Itu ada emosi sikit, dia gembira, dia gelak kan. Itu ada elemen emosi. Okay. Selamat Idul Fitri cantik. Lakme Dan video ni berapa Reinvent. saat ya? 30 saat je sebenarnya. Kita ulang balik Okey, tengok balik. Setiap babak tu saat. 1 saat. Aku senang memberikan hadiah. Okey, babak 1, 2. Untuk orang-orang Babak tersayang, makeup ni 1, 2. Tapi babak makeup ni banyak. agar tampil selalu cantik jalan bercahaya di momen penting Ramadan. Dengan makeup pilihanku. Tengok saat ni. Dia ada Dari emosi. Lakme Dia suka Absolute. dia. So itu yang emosi-emosi yang kita nak tunjukkan dalam kita punya. Selamat Idul Fitri cantik. Lakme Reinvent. Kita nak tunjukkan dalam kita punya video marketing. Okey. Dalam kelas saya selalu minta sekejap kita tunjukkan. Dengan makeup pilihanku. Dari Lakme Absolute. Cahaya di momen penting Ramadan. Dengan makeup pilihanku. Untuk orang-orang tersayang, agar tampil selalu. Okey, dalam kelas saya suka minta peserta ambil video dalam masa 3 saat. Momen ni. Momen ni. Maksudnya apa? Dia ambil dekat kawasan hidung dengan dagu je. Dan kebanyakan peserta memang salah ambil. Sebab apa? Dia kalau kita buat praktikal kan, video tu memang istilah dia handset tu kena rapat dengan muka. Okey, sekejap Okey, maksudnya bila praktikal tu, bila ambil dekat tu antara hidung dengan dagu ni, tapi kalau ambil muka saya ni memang warga memang nampaklah dengan janggutnya tak bersih apa semua kan. Tapi kalau model tu cantik, macam lagi okeylah. So macam kita ni dia memang ambil dekat je. Selalu kita ambil apa? Kita ambil dalam keadaan 1 kilometer jauhnya. Sebab apa? Kita takut. So kita kena belajar. Kalau dalam kelas memang saya minta peserta akan ambil sedekat ni macam ni. Sebab bila dekat dia
ada faktor wow tu. Itu yang ramai tak tahu. Okey, kita just tengok apa, kita tahu video ni cantik, bestnya ada emosi whatever, tapi kita tak tahu teknik dia. Inilah kita dah pecah rahsia. Cumanya anda yang tengok, alhamdulillah lah. Anda yang tak tengok sangat rugilah sebenarnya. Okey, dan kelas memang kita ajar bagaimana nak buat teknik ni. Okey, dan apa dia lah. Okey, so macam saya sebut sekali, masukkan elemen emosi. Sangat-sangat penting untuk masukkan elemen emosi. Jangan shot sendiri Jangan shot sendiri, itu yang penting. Jangan shot sendiri. Kebanyakan orang ambil video, dia suka shot sendiri. Okey, sebab dia nak letakkan semua benda dia. Dia nak letak PTS, basikal, nak masukkan apa tu, bantal peluk. Tak perlu. Just benda-benda yang penting untuk istilah dia, untuk produk anda. Kita nak highlight produk anda. Kita tak nak benda-benda yang ni sangat. Okey, kalau boleh memang kena masukkan benda-benda penting je dalam video. Sebab apa? Kalau anda perasan, okey, ni nak bagi tahu. Anda pernah tak perasan ada kawan-kawan kita lah, kita pun pernah buat sebenarnya, orang lain pun pernah buat. Dia tiba-tiba tunjuk, Sas, tolong tengok video. Bukan tolong, maksud dia kata, kau nak tahu aku hujung minggu hari tu aku pergi kat ni, memang best dengan anak-anak aku, keluarga aku. So dia pun tunjukkan video. Kau tengok ni cantik ni video. So bila dia tekan play, kita akan tengok, tapi dalam masa 5-6 saat kita dah tak minat lah. Kita just macam tengok sekadar untuk jaga hati. Ini memang penting lah. Ini memang selalu memang ada orang buat macam ni. Memang istilah dia jaga hati je. Okay, dan apa tu, okay, dia maksudnya dia jaga hati je. Kalau anda perasan, dan anda pernah tak tunjukkan juga video yang anda rasa excited kat orang, tapi orang tengok dalam 5-6 saat je, itu pun rasa dah lama sangat. Okey, anda pernah rasa tak? Kalau anda tak pernah rasa tu, sebenarnya anda tak perasan. Sebenarnya memang kebanyakan orang macam tu. Okey, kalau contoh kan, kenapa benda ni berlaku? Benda ni berlaku sebab apa? Sebab contoh orang A, dia tunjukkan kat saya kat video dia. Dia tunjuk, dia kata best lah aku dengan program anak-anak, aku pergi sana, pergi sini, mandi, aku pergi shopping, memang tempat dia cantik. Kita macam krik-krik. Sebab apa? Sebab apa? Isu dia sebab dalam video tu gambar kita tak ada. Gambar kita tak ada. So bila gambar kita tak ada, kita tak berapa minat nak tengok sangat. Okey. Kecuali kita ada macam faktor-faktor yang kita memang kata, aku nak tengoklah kawasan ni, contoh kawasan ni dia ambil dekat mana, kat main salji ke apa, memang kita nak tengok, wah best ni salji kan. Tapi kalau kebanyakan ni memang orang tak tengok habis. Sebab apa? Dia tak ada dalam video tu. Itu adalah standard manusia. Okey. Bila dia tak ada dalam video tu, dia tak berapa nak minat nak tengok sampai habis. Okey. So sebab tu video marketing kena ambil dia istilah dia, video tu kena cantik, kena power, macam pam habis. Macam contoh yang kita tunjukkan video MACD kan. Contoh kita tengok sekali boleh. Video MACD tu, video MACD. Kita tengok okey. Sekejap. Dia tak nampak pula. Video MACD ni dalam 30 saat. Dia nampak simple, tapi memang istilah dia terliur nak tengok. Tajuk dia sebenarnya macam mana nak buka makan MACD. Buka kotak, tuangkan coleslaw, simple je. Banjirkan kuah, lepas tu gaulkan dengan sempurna, lepas tu dia makan. Ada orang kata betul ke bunyi tu? Betul. Cuma anda je tak pasal, anda tahu nak makan je. So senang je, dalam 30 saat je. Okey, tak perlu susah-susah. Okey, video marketing sebenarnya dia memang kena macam tu. Memang orang nak kan. Dia jangan terlalu short sini. Bila short sini tu yang menjadi panjang video tu, lepas tu tak apa-apa kita masukkan. Okey, boleh? Okey. Seterusnya, okey, kalau dalam kelas saya dah minta peserta akan buat practical video mereka. So dia kena ambil video, dan bila dia ambil video tu dia kena tunjukkan kat kita lah. Okey, so kita bila tunjukkan, kita bagi dah, kalau dalam kelas memang akan dalam masa sejam lah untuk diorang ambil gambar, dan lepas tu kita akan ajar edit video. Okey, so lepas ni kita nak edit video, boleh? Kita nak ajar edit video. Okey, kepada anda
yang baru saja tengok, layan anda kita punya Facebook page ni, Sarah Academic. Jangan lupa like Sarah Academic. So anda kalau boleh like dan share kepada orang ramai supaya anda boleh lihat video ni. Okey, sebarkan luas kepada ni. Dan program ini adalah anjuran daripada daripada kementerian. Okey, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Negeri Sarawak. Okey, terima kasih kepada kementerian kerana sudi menaja kita punya kelas kita. Okey. So, adakah anda masih bersama saya lagi? Okey, kita nak buat praktikal macam mana nak buat video. Okey, kalau dalam kelas kita akan tunjukkan bagaimana nak buat praktikal video lah. So kita bagikan kepada kumpulan ataupun masing-masing kena siapkan video tu. Okey. Okey, sekejap Okey, seterusnya. Okey, kita nak ke edit video. Ini pun penting juga. Bila dah ambil video tu, kita akan buat edit video. Okey. Okey, so untuk edit video ni, siapa yang buat dia akan tahulah. Siapa yang tak buat dia takkan tahulah macam mana nak edit video kan. Okey. So, macam mana nak edit video? Siapa nak tahu? Angkat tangan. Yeay. Okey. So, maksudnya bila anda belajar tentang edit video, anda kena tahulah macam mana nak masukkan video apa semua, nanti kita akan tunjukkan. Okey, cumanya saya suka nak bagi bonus. Okey. Ini mungkin ramai yang tahu, tapi saya rasa memang ramai tak tahu. Senang ceritalah. Sebenarnya ramai yang tak tahu. Sebenarnya benda ni bila saya buat, saya selalu buat tapi saya tak share dengan peserta. Saya ingat diorang tahu ke, atau macam bagi diorang mungkin tak apa dipanggil, tak perlu untuk diorang. Tapi bila kita buat video kan, maksudnya yalah, bagaimana nak kurangkan gegar tu, yang kita ambil video lah. Contoh kalau kita ambil video kita berjalan, dia agak gegar kan. So macam mana nak kurangkan, atau kita ambil bergegar sikit kan. Okey, macam mana nak hilangkan gegar? Dia tak boleh hilang kan, dia just mengurangkan gegar tu. Nampak macam dia dipanggil stabilizer. Okey, stabilizer. Okey, so macam mana nak buat stabilizer tu? Okey, jom. Okey, start and set kebanyakan ada. Okey, cumanya anda pakai tak pakai je. Okey, so anda boleh pergi kat anda punya handset, anda cari foto Google. Foto Google. Bila anda kena cari foto Google Okey, bila jumpa foto Google, kebanyakan orang ada yang tak update. Satunya dia tak update, dia tak pernah buka, dan yang best dia pun tak pernah install. Tapi cumanya kebanyakan handset Android memang ada. Okey, kalau handset Apple tu memang dia ada auto stabilizer. Okey, kalau yang Android tu tengok Android lah. Ada yang saya jumpa Samsung yang mahal sikit, dia memang auto stabilizer. Tapi kalau handset yang macam biasa-biasa ni, Android biasa ni, mungkin dia tak ada stabilizer. So anda kena pergi kat foto Google ni. Okey, boleh? Foto Google. So bila anda pergi ke foto Google ni, anda pilih video yang anda nak, dan anda perasan tak nanti kat bawah tu dia ada 3 line. Dia kalau kena buat praktikal baru tahulah. Kalau tak buat praktikal memang dia tak dapat lah. Okey. Okey, so dia kena buat praktikal kat bawah ni. Kalau anda perasan dia ada 3 line. Kena tekan 3 line ni. Okey, lepas tu dia akan keluar stabilizer. Dia ada 2, rotate atau stabilizer. Okey, boleh? Dia kena stabilize. So bila anda tekan stabilize ni, dia tengoklah kalau video tu agak panjang untuk anda stabilize, dia akan ambil masa yang lama lah. Tapi kalau video tu pendek, sebab tu kalau nak buat video marketing, saya suka video tu pendek-pendek, 3 ke 8 saat, 3 ke 10 saat kan. So kita nak buat edit senang, kita nak buat stabilizer senang. Sebab kalau anda nak beli gimbal tu, dia agak mahal lah. Dia agak mahal, 300 lebih. Kalau tak mampu, just pakai tangan tak apa. Kalau kata ada rezeki, ada mampu, belilah kan. Okey, boleh. So dia akan stabilizekan anda punya dipanggil apa?
stabiliskan dia punya video anda. So bila anda dah download, dia akan jadi 2 video. Okay, so dalam memori anda, dalam media di galeri anda punya handset, dia ada 2 video. So satu video yang ori dan satu video yang dah distabiliskan. So anda boleh tengoklah kedua-dua tu, dan anda boleh bandingkan, boleh bandingkan. Okay, so memang dia ada sedikit perbezaan, cumanya gambar yang dah distabilis tu dia macam gambar tu kena current. Kalau gambar tu gerak, gambar asal tu gerak banyak, dia akan stabiliskan gambar tu, cumanya dia nampak macam current, gambar tu macam kena current. Okay, boleh? Okay, dan seterusnya. Okay, so tips nak edit video. Kebanyakan orang dia bila dah tahu tajuk, tapi bila nak buat video tu, nak buat tajuk dekat video dia takut. Dia bukan takut, dia tak tahu nak letak apa nak letak apa So istilah dia, anda kena letak tajuk. Anda kena tahu tajuk apalah, tajuk tentang marketing ke, tajuk tentang apa ke. Kalau boleh tajuk tu yang macam ada emosi sikit ke, macam makanan yang paling sedap di dunia contohlah. Tapi nak claim macam tu pun tak ni kan. Maksudnya anda tengoklah tajuk, contoh kalau anda tengah promosikan restoran anda, kata restoran mi kolok kucing, contoh kan. Okey, so anda boleh masukkan situ. Okey, keenakan, mungkin tajuk dia keenakan mi kolok di kucing, contoh kan. Okey, maksudnya kalau video yang santai-santai, kami sekeluarga makan mi kolok di kucing, contoh kan. Anda boleh buat video lah, anda boleh buat tajuk berkenaan dengan video anda. So anda kena tahu. So seterusnya, itu nombor 1 Nombor 2 apa dia? Nombor 2. Okey, nombor 2 adalah durasi atau masa. Yes, masa. Adakah durasi itu pendek atau panjang? Macam saya sebut tadi lah. Kalau anda setting panjanglah video tu. Kalau anda setting pendek, anda dah rancang untuk pendek, jadikanlah video tu pendek. Kalau istilah dia, anda main hantam sajalah. Okey. Cuma macam saya sebutlah, video marketing perlu bawah 30 saat atau bawah 1 minit. Yes, bawah 2 minit bagus. Bawah 1 minit lagi bagus. Bawah 30 saat lagi bagus. Lagi pendek lagi. Dia sendiri, kenapa 30 saat? Ni pun nak tahu juga kenapa 30 saat. Macam ni, bila anda ambil 30 saat, dia jadi macam video anda jadi anti climax tau. Macam tengah-tengah habis dah habis lah. Ya Allah, kenapa? Itu yang dia akan cari lain. Dia nak tengok apa lagi video-video yang kita ada. So maksudnya kalau kita buat video-video, banyak video, so ada video pendek marketing, ada video yang panjang. So maksudnya kalau tiba-tiba nak terus panjangnya, mungkin orang kata macam tak best lah. Tiba-tiba orang nampak video kita marketing yang pendek 30 saat, yang anti climax, yang macam dia macam best dah habis lah. Itu yang membuatkan dia cari lagi video kita. Yes, itu adalah satu strategi lah, antara salah satu strategi. Okey, dan seterusnya anda kena pilih masukkan music latar. Okey, music latar ni dia ada isu sikit lah. Dia sangat penting lah. Okey, cumanya kalau istilah dia, kalau anda nak masukkan kat YouTube, nak masukkan dekat Facebook, dia ada isu copyright. Ada isu apa? Copyright. Dia ada isu copyright. Okey, so istilah dia, kalau istilah dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau masuk dekat FB, YouTube, dia ada isu copyright. Kalau anda masuk kat WhatsApp saja, okey, tak ada masalah. Okey, katakanlah anda nak masuk dekat YouTube, nanti kalau anda pilih-pilih muzik yang istilah dia muzik yang orang biasa pakai, macam maksudnya muzik, contoh lagu yang biasa sekarang ni kan, contoh anda gunakan lagu Wing ke, lagu rock ke, lagu search ke, lagu artis-artis baru ke, apa semua kan, memang dia ada isu copyright. So apa yang perlu anda buat, anda boleh gunakan apa dia, boleh masukkan music latar yang ada dalam apps. Apps, okey. Dia dalam apps tu, dia memang sediakan lagu, cuma lagu tu je lah. Mungkin dia ada dalam 20-30 lagu. Anda boleh tengok lah lagu-lagu mana yang sesuai bagi anda. Itu satu, dia ada lagu. Dan anda boleh download lagu yang dipanggil no copyright music. No copyright music. So anda boleh cari dekat YouTube pun ada. Anda boleh masuk dekat website pun ada. Okey, cek kat Google no copyright music. So dia ada istilah dia muzik-muzik yang no copyright. So istilahnya anda boleh guna pakai. Cumanya kadang-kadang walaupun kita ambil video no copyright, dia still copyright juga. Itu pun isu juga. Okey, kita macam tu. Sebab apa, kalau anda gunakan, contoh kalau anda gunakan muzik yang memang penyanyi punya ke, contohlah anda ambil lagu Siti Nurhaliza, bila anda masuk kat Facebook, nanti Facebook so delete
atau mute. Dia ada dua. So delete atau mute video tu. Sebab apa kita menggunakan lagu copyright? Sebab apa dia pun tak nak kena saman dengan penyanyi asal atau syarikat rakaman asal. Boleh? Sebab tu dia halang copyright tu. Tapi kadang-kadang walaupun seminit pun memang dia tak bagi ya. Bukan seminit. Sesaat dua pun terbuang sikit pun kita kena isu copyright. Itu kalau kat Facebook tak apa, ni kat YouTube memang sangat-sangat YouTube agak ketat jugalah untuk copyright music ni. Boleh? Okey. So masukkan music latar. Okey, anda boleh pilih. Cumanya Quick, saya nak bagi tahu Quick ni dia anda kena tahu apps ni dia bukan dipanggil, apps ni tak dipanggil Allahumma salli semat, dia panggil, dia tak apps ni dia tak perfect. Setiap apps ni dia ada kelebihan, dia ada kelemahan. Dia ada kelebihan, kelemahan. Contoh yang kelemahan agak-agak ni kat Quick ni dia tak boleh masukkan dua lagu. Dia tak boleh masukkan dua lagu. Dia just satu tu lagu je. Kalau macam KineMaster, Power Director, dia boleh masuk 2-3 lagu. Sebab okey, lagu pertama masuk ni, dah habis lagu pertama, masukkan kedua. So dah lagu tu kita boleh potong-potong kan. So bab mana yang kita nak masukkan lagu, bab mana kita nak masukkan lagu, durasi mana dia boleh adjust dekat KineMaster dengan Power Director. Cuma kat Quick memang tak. Kat Quick tu memang dia tak lah. Cumanya Quick, siapa yang pakai Quick, yang baru pakai Quick, yang beginner, yang baru nak belajar pakai video, dia sangat-sangat senang. Sangat-sangat senang. Anda bayangkan kalau KineMaster tu anda boleh buat 3,5 jam punya video. Anda dekat Quick ni, saya silap anda masukkan video tu dah siap dah. Cuma nak just edit je. Okey, dia bawah 5 minit pun anda boleh buat video. Saya silap bawah 1 minit. Setelah dia masukkan video tu dah siap dah. Memang bila masukkan video tu memang dah siap lah anda punya video di Quick. Cumanya dia terhad sikit kegunaan apps dia. Maksudnya function-function dalam tu, music dia, gambar dia, nak masukkan logo ke channel. Okey, dan seterusnya. Okey, saya just cadangkan kita kalau untuk buat video marketing kan, masukkan filter. Okey, so dekat apps Quick ni dia ada filter dia juga. Cuma anda kena carilah kawasan dia mana, nanti kita tunjukkan lah. Okey, kat mana filter dia. Dan kalau anda perasan dekat IG dia banyak filter. Ada zaman P.Ramlee, ada zaman hitam putih, zaman P.Ramlee masih hitam putih. Lepas tu dia ada gambar terang, cerah, dia ada kelabu kan, kelabu asap apa semua dia ada ni lah. So kalau di apps, di Quick, saya cadangkan anda boleh gunakan filter. Sebab apa? Okey, ini ayat kampung lah, ayat kita lah. Okey, kalau anda gunakan filter tu, nanti istilah dia video anda atau gambar video anda nak masuk YouTube tu dia tak nampak handset sangat. Itu ayat yang kita biasa berkai lah. Dia tak nampak handset sangat. Sebab apa? Dia akan nampak macam TV sikit kan. Kalau anda perasan tu kat TV, dekat drama, filem-filem tu dia ada kelabu-kelabu sikit kan. Itu macam filter di apps tu ada di Quick tu. Okey, boleh? Okey, dan seterusnya kita nak masuk ke apa? Jangan gunakan video atau gambar yang berulang. Ini pun penting juga macam saya sebut tadi. Elakkan gunakan video atau babak dan gambar yang berulang. Sebab pun nanti inilah tengok ni ada lagi semua macam-macam. Video tu tak best. Orang cop video tu tak best. So kalau boleh kita masukkan istilah dia apa? Video tu jangan berulang. So kalau kata-kata kita ambil 5 babak, kena masukkan 5 babak yang berbeza. Jangan kita nak penuhkan 5 babak tu babak pertama masuk, babak kedua. Kecuali kita ada sikit teknik lah. Teknik ni dipanggil apa? Dia bukanlah dipanggil apa, saya pun tak tahu. Cumanya mula-mula tu, contoh kan, benda yang dalam video tu, apa yang the best tu kita letak kat depan. Kita potong sikit. Jadi macam dia macam preview sikit. Lepas tu kita masukkan tajuk. Lepas tu jadilah video yang panjang tu sampai habis. Boleh? Okey, saya nak tambah Okey, kat sini kalau dekat tips untuk edit video, anda boleh masukkan logo. Logo anda, nombor telefon anda. Pastikan kalau boleh, sebab kita nak gunakan video YouTube sebagai pemasaran, anda kena masukkan logo. Logo anda sebagai branding, itu naikkan branding anda. Dan anda boleh masukkan nombor telefon untuk dihubungi. Cumanya dekat apps Quick ni dia tak macam KineMaster tau. Kalau KineMaster tu dia boleh tampal dekat atas. Dia hantar contoh atas ni kan. Ada logo tu kita boleh pop kat situ dan dia akan ikutlah kita nak bergerak ke tak bergerak ke, ada kat atas tu.
Okey, cumanya kalau kat Quick memang tak ada. So macam mana nak buat? Kita masuk logo tu dalam babak. Maksudnya nanti dalam babak tu kita boleh masukkan logo kita. Okey, nombor telefon macam mana nak buat? Kita boleh masukkan di hujung. Hujung sekali kita boleh masukkan nombor telefon. Boleh? Okey. Kejap kita minum sekejap Boleh? Okey. So, yang tengok boleh like, komen. Boleh kalau nak tanya sesuatu boleh tanya. Okey, dan seterusnya apa? Okey, macam mana kita nak edit video. Okey, kalau anda belum download, anda boleh download apps Quick. Dan bila anda dah download, anda kena istilah dia kena allow. Contoh kalau dia nak kata dia nak perlukan akses gambar, anda kena allow lah. Okey. So, ini kalau katalah kalau katakanlah macam ni, macam saya dah biasa buat video di Quick, dia akan ada logo tambah nampak kat situ. Itu maksudnya kita nak tambah video yang kita nak buat. Okey. So kalau kita nak buat video tu, kita just tambah, nanti dia akan keluar kat galeri kita. Okey, kita boleh pilih kat mana video yang kita nak. Itu pun penting juga tu. Maksudnya sekejap nak ni sekejap. Sebab kita tak boleh gunakan full screen ni. Okey. So okey. So bila kita tekan tambah tadi, untuk tambah dipanggil nak account tadi, so dia akan keluar gambar kita yang galeri ni. So anda just tengok pilih macam 4-5 video, anda just tik je. Sekali tik nanti dia akan biru. Maksudnya bila biru tu dia dah standby untuk masuk kan. Boleh? So istilah dia bila dah tik blue tick tu, contoh blue tick macam ni kan. Okay, so blue tick ni nampak tak blue tick kat sini? Kecil sangat sekejap so inilah apa tu slide yang ada. Okay, sekejap. Okay, maksudnya kat sini ada blue tick, dan kalau anda perasan dia ada edit highlight. So maksudnya kalau anda kata nak tengok video tu, anda boleh tekan lama sikit dan dia akan keluar video. Boleh? Maksudnya kita confuse, ni video mana yang kita nak buat ni. So kita macam ni, kalau boleh, kalau tak nak peningkan anda, sebelum anda masuk Quick ni, anda tengok video-video yang tak nak buat tu, delete dulu. Delete awal-awal. Sebab apa? Takut nanti kan confuse, tengah anda terconfuse. Kalau confuse tu susah sikit lah. Maksudnya cumanya janganlah terdelete gambar yang anda nak. Maksudnya ada 2-3 gambar yang anda nak yang anda nak tu delete, yang anda tak nak tu ada. Habis. Kalau macam tu habis. So hati-hatilah kena edit ni kan. Buat kerja edit ni memang istilah dia kena bertabah. Maksudnya kena belajar lah. Maksudnya anda kena buat betul. Okey. So sebab kalau tersalah satu, dia terdelete, susah balik nak ambil rakaman tu balik. Silap tu tak jadi kan. Betul? Okey. So dan seterusnya, bila anda dah pilih, okey, anda kena masukkan tajuk. Ini saya sebut tajuk ni. Tajuk video. Apa yang anda nak buat? Contoh tajuk ni, contoh program integriti. Contoh kan, atau istilah dia promosi produk tudung. Contoh ataupun makanan sedap di Kuching, contoh, atau mi kolok paling sedap di Kuching, contoh. Tajuk whatever tajuk lah. So anda ikut anda punya promosi lah. Kalau anda kata okey, promosi hujung tahun, nak buat tajuk pun boleh, tak ada masalah. Buat je dunianya hal. Okey, boleh. Okey, dan seterusnya bila anda dah buat tajuk tu, okey, anda kalau kata anda tak ada tajuk, anda boleh skip je dulu. Okey. Untuk Quick ni dia agak fleksibel. Kalau katalah anda dah tak nak kata mula, tak ada idea lah buat tajuk, anda skip. Anda boleh skip. Lepas tu tiba-tiba ada idea pula nak ada buat tajuk. Secara buat boleh buat. Kita just nanti tambahkan add tag je. Okey. Bila anda buat add tag tu, istilah dia anda boleh tambahkan apa dipanggil? Tambahkan teks kat situ. Okey, boleh? Okey, so sekarang nak dekat pukul 3.55. Okey, tadi kita start pada lebih kurang pukul 3.5 minit macam itulah. Okey. So saya ingat nak take file jap, boleh? So tuan-tuan kalau boleh stay tune lagi, dan
nanti kita sambung sekejap, kita tag file jap. Okey, kita tag file. So nanti anda masuk boleh? Boleh? Okey. Nanti kalau ada soalan anda boleh tanya. Okey. 5 minit kita ada lagu tak? Ada lagu ke tak ke kita tak apa, tunggu 5 minit siap. Okey. Baik, okey, terima kasih kepada anda yang stay tune, yang mampu menunggu sekejap masa. Okey. Sekarang biasalah petang kan, petang. So sebenarnya dia kena semangat sikit dalam kelas. Kalau dalam kelas kita ada sikit aktiviti sebenarnya. Bila aktiviti tu ada segar sikit. Okey, so selamat petang, selamat sejahtera. So kita sambung balik boleh? Okey, kita berada dalam kelas YouTube sebagai mekanisme pemasaran. Dan program ini dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perdagangan, Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Negeri Sarawak. Okey. So program ni ditaja, okey. Dan anda kalau boleh, bukan boleh, wajib untuk like FB Sara Academy, like. Dan kalau boleh like, komen sikit, dan anda boleh viralkan lah. Share. So bila share tu dia panjang sikit lah video ni, dan ramai orang boleh belajar. Okay, bukan kita seorang je nak belajar. Kalau boleh kita nak ramai belajar, boleh? Okay, seterusnya apa? Kita nak pergi ke, tadi kita last kali kita masuk tentang tajuk macam mana nak buat video Okay, siapa yang istilah dia, saya nak beritahu lah, kalau anda dalam golongan remaja, anda tengok yang buat ni, yang remaja memang senang untuk anda buat dan anda belajar, memang senang. Sebab apa? Remaja ni dia suka godek, siap godek jadi. Okey, cumanya kalau anda dalam kategori macam saya, iaitu golongan remaja purba, remaja purba lah pula, dia agak macam krik kan. So maksudnya kalau kebanyakan kelas yang saya ajar, video marketing ke YouTube ke, memang yang masuk semua adalah remaja-remaja purba kan. Orang-orang nak pencet. Sebab apa? Sejujurnya kalau kata contoh anda nak belajar buat video, anda minta anak kita ke nak ajar, memang kita kena marah lah. Kan tak faham lagi kan. So maksudnya ramai orang masuk kelas, dia kata trainer takkan marah lah kan, trainer takkan garang lah. Maksudnya trainer akan tunjukkan juga. Okay? Cuma anak ni dia berbeza sikit lah. Macam dia saya silap baru ni kita tak dapat sikit, kita tanya balik kena marah kan. Okey, tapi tak apa, itu dunia punya hal. Okey, dan seterusnya bila kita dah
Ada tajuk, kita masukkan tajuk. Dan seterusnya apa? Ini pun penting juga, template. Dalam Quick ni dia banyak template. Okey, dia ada berbagai template yang anda boleh pilih. Sebab setiap template dia ada cara dia, ada background dia ada tulisan dia. Dia maksudnya contoh kita pilih satu Epic ni kan. So Epic ni dia ada tulisan dia, dia ada music dia. Music boleh tukar, cumanya dia punya cara editing. Dia memang template tu dah siap dah. Anda just masukkan video je. Dan setiap template ni berbeza. Katakanlah anda kata tulisan dekat dalam template Epic ni macam best nak masukkan dalam RAW punya. RAW punya template tak boleh. Itu agak kekurangan dari segi Quick tu lah. Kalau KineMaster boleh, cumanya KineMaster tu anda KineMaster ni dia banyak function tau. Bila dia banyak function, anda nak buat benda yang simple-simple rasa macam lah function banyak tapi anda tak guna. So itu yang jadi lama tu. Kadang nak edit, nak padam, nak tukar, nak tulis apa semua. Kalau macam Quick ni masuk dah siap dah. Dah siap. Anda rasa puas hati, anda boleh post terus. Anda boleh save terus dan anda boleh post dekat YouTube. So itu kelebihan dan kekurangan lah. Kalau macam saya memang suka sangat guna Quick sebab senang, tak menyusahkan. Maksudnya kadang-kadang saya nak cakap terang kadang kalau siapa yang jadi YouTuber ni, dia ada kekangan nak siapkan, nak editkan video. So kadang-kadang kalau istilah dia nak video yang quality boleh, tapi kadang-kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali nak buat kan. Dia agak macam makan masa lama lah. Padahal untuk YouTube kalau boleh banyakkan video, okey. Kalau sehari satu video pun powerful, okey. Macam saya kadang-kadang kalau tak buat. Kalau buat kadang kita boleh masukkan video 5 video dalam YouTube. Cumanya video saya tak ni lah, simple sebab kita edit sekejap masuk, just kita tak adalah nak banyak buat edit. Okey, so seterusnya template so kat sini kita boleh masukkan template. Okey, dan seterusnya apa? Ini nak edit muzik ni. Okey, anda boleh edit muzik dekat bila anda scroll je. Macam mana anda akan nampak logo muzik kat bawah ni. Bila anda tekan logo muzik ni, dia akan pergi ke galeri dah. Anda boleh pilih kat sini ada music library. So bila anda tekan music library ni, dia ada 2. Satu dekat My Music ni. My Music ni adalah music yang anda dah download awal-awal. Maksudnya anda memang dah download dalam handset anda, benda tu ada dalam handset. So just untuk anda pilih je. Cumanya macam saya sebut lah, music ni dia ada isu copyright. Kalau anda rasa kalau dekat Facebook tu nak masukkan, kalau anda ambil lagu yang ni memang kena delete lah. Dia suruh delete atau dia suruh delete ataupun mute. Mute, senyap dia. Video tu anda dah buat muzik-muzik tiba suruh mute. Sebab apa? Anda gunakan lagu-lagu copyright. So dia tak bagi, dia tak nak. Okey. Dan istilah dia kalau anda nak pilih muzik yang sedia ada dalam Quick tu, okey, anda boleh pilih lah. Anda boleh sebenarnya boleh dengar salah satu, tekan salah satu untuk pilih muzik. Kalau anda tak sempat tekan, muzik tu memang sedia ada dah. Okey, itu kelebihan Quick lah. Dia agak senang. Okey, boleh untuk buat muzik ni. Okey, muzik ni saya harap anda tak keliru lah. Okey. Dan seterusnya kita nak trim. Trim. Okey, kalau anda perasan, okey, macam mana cara nak trim? Kalau anda perasan kat muka depan ni, dia akan ada logo pensel kat sini. Cuma Android dengan Apple dia berbeza sikit. Kalau Android dia kat bawah tu tapi dia punya ni tak adalah gambar dia, tak adalah dalam ni Cuma kalau Android, kalau Android dia ada kat sini dia senang sikit. Okey, so bila anda dah tekan tu, anda pergi kat ruang cutting ni, maksudnya trim. Maksudnya anda nampak logo gunting kan. Logo gunting tu anda boleh tekan logo gunting tu, dan anda kena tahu kat Quick ni dia kena edit by babak. By babak. Kalau anda perasan kat bawah ni, ni contoh kan, ini ada tulisan dia, ni tulisan depan, maksudnya tajuk. Lepas tu ni babak pertama, babak kedua, babak ketiga. So anda boleh cut kat sini, ni cutting. Okey, so anda boleh add tag. Maksudnya setiap babak bawah ni anda nak masukkan, anda boleh add tag, maksudnya tulisan caption. Okey, so setiap babak tu ni lah dia ada
dia ada, dan dia ada untuk mute. Setiap babak tu anda kena pilih lah. Kadang-kadang tengok-tengok video kita ada babak yang dia mute. So bila babak yang dia mute tapi kita nak dia ada suara, kita tekan dekat sini on off ni. So dia ni lah, dia akan ubah. Dia macam ni lah. Untuk handset ni memang kena godek-godek lah. Okay, dia memang kena godek-godek. Kalau tidak, anda kena selalu buat. Nanti kalau anda sekali je buat, nak buat balik lupa. Itu biasalah. Mana-mana pun macam anda pakai handset lah. Duduk istilah dia apa, tengok je. Apa dipanggil kalau di handset tu, kalau anda tak godek-godek, anda pun tak tahu kat mana button ni, untuk kat button ni. Boleh? Okey. Dan seterusnya, bila anda dah nak trim, okay, so dia akan pergi ke ini yang nak katakan trim tu, kita nak cut babak ke apa semua kan. Okay, kat sini kita nak adjust sini. Bila kita anda dah tekan ni, okay, so ini dia kata babak dia. Anda nampak tak logo biru ni, biru di hujung ni. Okay, so anda kena tarik dia untuk hilangkan. Contoh kita kan ambil suara yang 1, 2, 3. 2, 3 tu termasuk dalam kita punya video. So kita nak cut. Tapi kita nak boleh pilih panjang dan pendek. Dan kalau anda perasan dekat sini dia ada balance dengan manual. So kalau anda kalau istilah dia contoh, dia kalau dia akan standard untuk video quick ni, dia dah standby dah. Dia dah standardkan video yang dia dah setting. So istilah dia dia ada garis kat bawah ni. Dan kalau kata anda nak panjangkan dia, anda just tekan kat bawah tu, kat balance, dengan sebelah tu ada manual. So anda tekankan manual, so dia akan jadi panjang. So dia maksudnya panjang, dia akan mainkan keseluruhan video itu. Itu maksud dia. Okay, so bila anda ambil masuk semua sekali, lepas tu anda boleh cut lah. Boleh? Okay, anda boleh cut. Anda boleh pilih babak-babak yang anda minat, anda nak. Okay, so seterusnya dah cut. Okay, bila dah cut, anda dah okey. Sebab istilah dia nampak macam satu je kan. So setiap babak tu anda kena cut lah. Kalau ikut anda lah. Kalau anda nak pakailah. Kalau anda rasa nak cut, anda cut. Tapi dia memang dah sedia. Lepas tu macam saya sebut tadi, macam mana nak filter. Anda kat luar tu dia ada duration ni. Anda boleh, bila anda tekan duration ni, dia akan panjang. So dia dah standard kan. Kalau anda nak panjangkan lagi, anda tarik je dia punya dipanggil line dia tu. Okay, dan seterusnya ada kat sini ada cinema. So cinema ni maksudnya kalau mula-mula anda pakai, dia akan portrait ataupun portrait ataupun square. Okay, so anda kena setting sampai dapat jadi cinema. Sebab apa? Kita nak landscape tu, kita nak pemandangan landscape tu, kena landscape. Okay, so kalau istilah dia anda tak tukar, nanti istilah dia ambil macam cantik, tapi kenapa jadi macam senting gambar tu, nampak kepala je ke, nampak kaki ke, tak nampak full. So anda kena setting kat sini, cinema, dia akan jadi nampak full. Boleh? Okay, so seterusnya dia ada music filter, music start. So music start ni istilah dia, kita rapat sikit, kita tengok lah. Lihat, nampak? Nampak sikit lah. Daripada tadi patutnya rapat dia kan. Okay, harap nampak jelas Okay, so sini duration dia. Okay, so sini cinema tu anda kena setting cinema lah. Okay, ni music start. Okay, lepas tu ini kena filter. Ni filter ni yang istilah dia saya sebut. Kalau filter tu dia akan istilah dia nampak macam TV ke. Kalau tidak, kalau anda tak gunakan filter ni, anda nampak macam handset sangat lah. Okay, so ini button edit dia yang anda boleh. So kat bawah ni music dia, dan ini setting dia. Okay, boleh? Okay, dan seterusnya bila ini yang saya biasa gunakan. Okay, biasa gunakan. Kalau anda tekan filter tu, saya suka gunakan Waymia. Okay, nampak tak? Waymia, lebih kurang macam tu lah. So bila anda tekan Waymia, anda right. Anda right. So maksudnya dekat Waymia ni, dia filter dia memang nampak, bagi saya mata saya memang cantik. Okay,
So kalau anda dah panggil apa? Dah suka atau berminat dengan dah siap untuk save. Okey. So ini pun penting juga So save anda kena tekan kat sini ada share link, send file, new Instagram story. So save anda kena gunakan save without sharing. Kenapa save without sharing? Sebab bila anda tekan share atas ni, yang biru ni share link ni, bila anda share link, dia sebenarnya dia akan pergi ke link GoPro. So link GoPro tu nanti link tu memang dah macam anda nak buka pun lambat. Dia pergi ke link GoPro. Sebenarnya kita nak istilahnya nak adapt material. Bila dah siap tu kita nak memang yang dah siap tu untuk masukkan kat YouTube. So kalau kita share link ni, dia dah jadi link lain. So kita tak nak benda tu. So send file, anda boleh gunakan send file, new Instagram story kalau anda nak gunakan sebagai Instagram lah. Tapi saya cadangkan anda save without sharing. Ini senang, maksudnya bila anda masukkan dalam save without sharing, dia akan ke apa? Dia akan ke Allahumma salli alaihi wasallam. Dia akan ke save without sharing. Dia akan ke media gallery kita. Okey. So kalau contoh anda gunakan Apple dia kena save dekat photo gallery. Dia berbeza lah. iPhone dengan Android tu berbeza kat tempat save dia. Boleh? Ini kadang-kadang agak memeningkan jugalah. Okay, so bila dah siap video, ini yang penting nak cara saya. Macam mana cara nak masukkan video dalam YouTube. Okay, boleh? Okay. Okay, so cara dia macam mana? Okay, so ini kita punya YouTube. Okay, sekejap Okay, macam saya rasa saya pernah kongsi sebelum ni, atau mungkin kalau tak kongsi pun tak apa, kita boleh ulang tayang balik. Okay, macam mana nak masukkan video dalam YouTube. Ini pun penting juga. Okay, anda buka video YouTube di depan, logo YouTube. So nanti anda pergi ke logo atas ni, nampak ada logo video. Anda tekan logo video tu, dia akan keluarkan kita punya video-video dalam galeri. Kalau video yang kita buat tu dah baru siap, okey. Kalau video tu lama-lama tu, itu macam nak scroll lama nak buat. Okey, so istilah dia tengok video yang anda nak, lepas tu anda boleh masukkan title. Masukkan title yang penting ni, title dengan description. Okey. Kat sini, okey. Saya nak bagi tahu anda, dalam video tu kalau boleh di hujung video tu anda boleh masukkan anda boleh masukkan nombor telefon anda. Okey, dekat add tag ni anda boleh masukkan nombor telefon anda, dan anda setting dia pergi ke hujung sekali. Boleh. Okey, so sebab kalau boleh, yalah kalau kita dah buat video tu kita nak orang telefon kita, betul? Janganlah orang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang masukkan video dalam YouTube. Kita nak masukkan video dalam YouTube dan kita tak ada istilah dia macam mana nak contact kita. Okey, so kalau boleh anda masukkan video dalam YouTube dan pastikan ada nombor telefon anda, ada tentang keterangan anda punya bisnes. Contoh restoran kat mana, lokasi dia anda boleh tunjukkan. Contoh katalah di Kuching, di Bandar Kuching kat mana kan anda. So boleh masukkan nombor telefon, lokasi, link WhatsApp. Link WhatsApp tu tak ada, tekan just ada WhatsApp lah. Nombor telefon dengan WhatsApp sama lah kan. Okay, so kat mana lagi, apa lagi yang perkara penting, kita nak masukkan logo. So kita boleh setting untuk kita punya video YouTube. Boleh? Okay, so seterusnya bila dah masukkan video. Okay, dah masukkan ni, kita masukkan title. Okay, title ni pun mainkan peranan penting kalau anda tengok. Okay, kita besarkan sikit. Kat sini kita kasih penerangan yang lebih sikit lah. Boleh nampak tak? Sekejap Okay, kita tarik sini sikit supaya dia nampak. Okay,
Sebab saya nak besarkan sikit nanti. Okey. Okay, so katakanlah untuk YouTube ni, katakanlah anda masukkan video raw, video yang material anda tak ada edit. So anda boleh kat sini, anda tengok kat sini. Katakanlah video tu sepanjang ini 4 saat ke. Ini contohnya sebenarnya saya nak buat. Katakanlah video tu 10 minit 5 minit, anda nak pendekkan. Kat YouTube maksudnya anda boleh pendekkan kat sini je. YouTube memang benarkan untuk anda cut kat sini je. So kadang-kadang anda tak sempat nak edit kan, anda just nak masukkan, anda ambil terus masukkan, boleh. So cuma dia tak boleh yang tengah-tengah lah. Maksudnya anda boleh cut daripada awal dengan ujung je. Mana anda nak atau anda tak nak. So anda boleh masukkan kat kawasan boleh potong kat kawasan ni, lepas tu anda boleh play, anda tengok balik sesuai tak video yang anda nak masukkan dalam YouTube. Okey. Dan seterusnya title. Title ni tajuk. Tajuk ni mainkan peranan yang penting. Dan anda kena gunakan keyword. Gunakan apa? Keyword. Keyword ni penting. Contoh kan, anda letak roti canai kan. Roti canai, kata roti canai sarang burung. Anda kalau boleh letak roti canai burung yang paling sedap. Maksudnya apa? Kita nak keyword tu. Orang type keyword. Katakanlah anda nak buat roti canai sarang burung, tapi orang tak kenal pun, orang tak tahu pun. Contoh anda masukkan anda katakan masukkan keyword-keyword yang orang tak kenal. Okey. Contoh saya pernah ada contoh, saya punya pelajar, student yang buat kelas kita belajar YouTube, dia ajar bahasa Arab. Tapi dia kalau nak senang keyword dia, kita akan tulis cara mudah belajar bahasa Arab. Contoh itu keyword yang memang orang cari. Tapi dia tulis Arabika ke, lebih kurang macam tu lah, yang maksudnya orang pun tak tahu. Maksudnya orang Malaysia pun tak tahu, yang tahu orang Arab. Mungkin orang Arab pun tak cari. Okay? So kalau boleh kita nak keyword yang penting, keyword yang sesuai, keyword yang mudah untuk orang cari video kita. Itu pun penting. Sebab apa? Sebab kita bukannya orang glamour untuk orang cari video kita. So kalau boleh gunakan keyword. Itu dipanggil SEO dalam YouTube. Jom kita tengok macam mana nak cari SEO kan. Alang-alang dah tunjuk tu kan. Sekejap. Okay, laman web. So kita tengok. Oh, tak ada YouTube. Okay, kita. Sekejap. Sekejap Okay. Okay, kita masuk YouTube. Okay, katalah kita masukkan kita nak cari kata kita nak cari mi kolok. Tekan mi kolok. Okay, mi kolok. Tak besok. Kolok. Okay. So kalau anda tengok sebenarnya ini adalah keyword yang orang cari. Contoh first kali yang keluar mi kolok Sarawak resepi, mi kolok Sarawak, mi kolok goreng, mi kolok Haji Saleh Kuching, mi kolok goreng Sarawak, mi kolok nak sebut apa? Siges Ziavi, mi kolok Haji Saleh, mi kolok Kaidah. Ini adalah keyword yang memang orang cari. So maksudnya anda kalau boleh gunakan keyword yang senang lah. Maksudnya kena ada mi kolok Sarawak, cawangan, katalah cawangan miri contoh. Sebab kita nak cari, orang nak cari mi kolok Sarawak, kita tengok mi kolok resepi. Ini mungkin cara buat mi kolok kan, how to prepare mi kolok Sarawak. Maksudnya kalau anda okey, ni kita pernah tunjukkan itu laksa Sarawak. Okey, so maksudnya apa lagi? Katakanlah cara katakanlah kita nak buat kambing bakar. Kita tengok kambing, kita jual kambing bakar kan, bakar. Okey, so apa keyword dia? Ada kambing bakar resepi, memang orang cari kan. Maksudnya kambing bakar oven, kambing bakar Arab. Ada juga air kambing bakar air fryer. Sorry kalau sama. Okey, kambing bakar noza. Ini maksudnya pakai noza. Okey, kambing bakar kontena setia alam. Ada kontena setia alam. Okey, kambing bakar dalam tanah. Ini orang keyword yang cari. Kambing bakar Sahara ada. Okey, katalah kita cari kambing perap pula. Tengok apa yang keluar. Perap. Perap ke perak? Okey, perap.
Okey, kambing perap, dia ada kambing perap Pak Mat, Mat Western, kambing perap resepi, kambing perap Mr. Pepper, kambing perap Black Pepper, kambing perap BBQ. Ni semua adalah keyword yang penting untuk anda gunakan. Boleh? Okey. So contoh apa bisnes anda kena standby lah. Anda kena cari dalam keyword-keyword yang mudah untuk orang cari. Jangan short sendiri, anda letak tak apa-apa nama. Anda jual kambing tapi tak letak nama kambing pun. Itu yang pening tu. Itu memang orang tak cari. Sebab apa? Kita bukannya orang glamour, atau produk kita tak glamour untuk orang cari. Tak viral pun. Kalau viral tak ada masalah. Contoh kan, maksudnya contoh kan, kita kalau contoh kan, bila dah glamour, contoh sugu. Sugu tu bila kita type sugu tu, kita dah tahu ini adalah orang yang masak apa tu, masakan India, okey, tapi dia ala-ala Melayu. Maksudnya sugu tu memang kenal. Katakanlah anda letak apa tu, keyword-keyword yang orang tak kenal, memang susah orang nak tengok kita punya video. So kalau boleh kita cari video-video yang keyword dia tinggi. Kita contoh ayam masak cara contoh India. Kita tengok. Okey. Ni ayam masak cara India berempah Indian. So kita tekan ni, kita tengok siapa yang keluar. Dia ada Sheila Rusli. Wah. Sugu tau. Sugu antara tempat ketiga ke empat. Maksudnya dia memang tinggi. Kita tengok view. Sheila Rusli 200 view, 200,000 view. Okay. So ini spicy table 21,000 view. Sugu 221 view. Cara masak, cara mudah masak rasam, masak khas India. Okay. So ayam masak berempah cara kampung India, ada 200,000 juga view dia. Kalau ni dah tiga video dah sugu punya. Sebab memang dia gunakan keyword yang memang orang cari. Okay. So kita kalau tekan sugu tu memang dah keluar sugu lah. Tapi kalau kita tekan kari ayam India, ada keyword dia India, memang yang akan keluar adalah sugu. Sebab video dia gunakan keyword yang betul. Okay. So kita tengok, wow, kari ayam pencen paling sedap, 2 juta tengok. Okey, kau hada. Ni salah, bukan tengok. Okey, kita tengok. Sekejap, close. Kita tengok satu. Okey. Baroka keeps you focused and energized. Be supercharged. Tapi disebabkan kita Assalamualaikum. Hari ni saya nak masak kari ayam pencen special ya. Okay, jom kita tengok cara masak. Okay, ini dia bahan-bahan untuk kari ayam pencen. Kita ada ubi kentang 3 biji, dah potong. Tomato 2 biji. Halia dan bawang putih ditumbuk 1 sudu. Bawang besar 1 biji telah diiris. Daun pandan 2 helai dah dipotong. Daun kari ada 3 tangkai. Ada kayu manis, bunga lawang, buah pelaga 4 biji. Ini dia ayam pencen. Ini serbuk jintan manis, bawang merah. Ini macam iklan ni. Iklan ni. Bawang merah masukkan. Okey. Dengan bahan tumis kita. Jangan marah Okay. Masukkan air, kita kacau lagi. Air kacau. Okay, kita nak tengok ayam biasanya dia makannya. Saya lah kalau orang lelaki makan lah best. Kalau perempuan dia suka masak kan. Di sini kita dah masak. Okay. Masak pakai daun pisang tu yang power lah boleh. Kelebihan sugu ni bila dia punya ni viral lah. Dia viral dan istilah dia orang share dan orang tiru kan. Maksudnya ada pasangan daripada Jepun, nama dia apa, saya lupa nama channel tu. Ada memang follow sugu ni dan dia buat cara sugu punya resepi. Sama juga macam yang bina badan kita tu. Dia memang buat rasa dulu. Okey.
So saya harap anda belajar sesuatu. Dah 4.30. Nanti kita, esok kita sambung lagi dari sesi yang seterusnya. Okay. Sedap ya? Oh, sedap ya. Memang sedap pun ada ya. Saya makan dulu banyak lah. Makan nasi dia banyak, ayam dia banyak. Sedap. Tunjuk makan gambar apa? Gambar masa pun lama. Okey. Kenapa video dia panjang? Sebab ini ada lebih, kalau video lebih daripada 10 minit untuk maju ke hadapan, atasi cabaran di dalam apa jua keadaan, atasi perbezaan untuk menjalin ikatan yang kukuh, panjang daripada 11 minit, 10 minit atasi dan batasan dengan pelindungan yang lengkap. Sherlock Farms, jenama minyak enjin motosikal pilihan nombor 1 penunggang Malaysia. Atasi segalanya. Saya pun buber nasi banyak. Sudah habis lah. Sudah habis. Tinggal sisi juga. Kita tengok pun sedap. Lapar terus jadinya. Ini saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam lain video. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Makan. Simple je. Boleh? Okey. Sekejap. Oh, ni video dia lain. Okey, tak apa. Okey, so masa dah ni, nanti kita sambung sikit. Yang masukkan title ni kita ada sambung untuk besok, boleh? Dah pukul 4.30. So saya mengharapkan anda belajar sesuatu. Dan insyaAllah kita jumpa esok. Dan anda jangan lupa besok kita 10.30 kita akan start 10.30. Dan program ini adalah YouTube sebagai mekanisme pemasaran. Dan program ini ditaja oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Pengurusan dan Pembangunan Usahawan Negeri Sarawak. Satu tepukan untuk Kementerian Usahawan kerana menyediakan atau menganjurkan program ini. Dan insyaAllah anda belajarlah, boleh viral-viralkan. Kita sebarkan kepada orang-orang yang baru nak belajar YouTube kan. Hari ni kita punya syllabus bagaimana nak sebarkan, nak buat video, okey. Dan insyaAllah kita akan jumpa besok. Jangan lupa like FB Sarah Academy dan boleh wawarkan kepada kawan-kawan supaya jangan terlepas. Okey, so insyaAllah kita jumpa lagi. Ampun maaf dari saya kalau ada tersalah kata, terkasar bahasa. Dan insyaAllah kita akan jumpa besok. Dan pastikan kalau boleh anda cuba buat. Kalau tak jadi, bukan tak jadi, maksudnya mungkin tak tahu button ni, tak tahu button. Besok anda boleh berborak dengan kita. Anda boleh tanya soalan, kita akan buat sama-sama. Dan insyaAllah saya nak pastikan anda boleh buat sampai siap lah. Boleh? Okey. Dan kepada pihak penganjur Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Pengurusan dan Pembangunan Usahawan Negeri Sarawak, terima kasih. Sarah Akademik, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.